So, untuk ternakan ikan bersama dengan horticulture pula, tumbuhan-tumbuhan horticulture ini seperti tumbuhan sayur ataupun tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan seperti papaya, cili, mango dan sebagainya, ia ditanam di atas batas kolam ternakan ikan atau juga di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kolam ternakan ikan tersebut, di mana air kolam ternakan ikan boleh digunakan sebagai air siraman kepada tumbuhan-tumbuhan tersebut. Air daripada kolam ternakan ikan juga, selain daripada sebagai siraman, lumpur daripada kolam ternakan ikan juga yang mengandungi kualiti baja yang tinggi digunakan untuk tumbuhan sayur-sayuran seperti cili, kunyit, halia dan sebagainya, dan juga sebagai baja kepada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan seperti mango, papaya, banana dan sebagainya. Kejayaan untuk sistem ternakan ikan bersama dengan tumbuhan tanaman ini bergantung kepada jenis pemilihan tanaman tersebut, dan kebiasaannya ia perlulah tumbuhan yang renek atau tumbuhan yang tidak begitu besar, dan tumbuhan yang evergreen ataupun yang menghijau, dan juga tumbuhan yang seasonal. Di samping itu juga, tumbuhan yang boleh menghasilkan bunga seperti ros, jasmine, marigold dan sebagainya boleh ditanam, dan ini adalah merupakan pendapatan sampingan kepada petani tersebut. Dan juga seperti yang kita tahu bahawa batas ataupun kolam tersebut adalah merupakan tapak yang sesuai untuk membesarkan atau untuk supaya tumbuhan, sayur ataupun pokok buah-buahan membesar dengan baik. Dan mana-mana sisa-sisa buah-buahan ataupun sayuran yang tidak digunakan atau terpakai bolehlah dijadikan sebagai baja organik untuk menyuburkan kolam ternakan. Di Pakistan, mereka mengamalkan ternakan ikan bersama dengan tanaman rumput napia, rumput Sudan, jagung dan alfalfa, yang mana
tumbuhan-tumbuhan ini adalah sangat bagus sebagai makanan kepada haiwan dan juga kepada grass carp. Sekarang kita pergi kepada fish sericulture ataupun ternakan ikan bersama dengan tanaman pokok mulberry untuk menghasilkan benang sutera. Dalam integrasi ini, mulberry adalah sebagai producer, silkworm adalah sebagai consumer pertama, sementara ikan adalah merupakan sebagai consumer sekunder yang memakan silkworm atau najis silkworm secara langsung. Nutrien bukan organik juga dalam najis silkworm akan digunakan oleh phytoplankton, dan apabila phytoplankton banyak, ini akan menyuburkan kolam, dan juga ikan filter feeding juga akan memakan heterotrophic bakteria. Dan untuk aktiviti ini, ia memerlukan suhu yang sejuk ataupun yang sederhana sejuk, iaitu di antara 15 sehingga 32 degree Celsius. Dan ini adalah sangat sesuai dilakukan di negara-negara temperate seperti negara China. Daun mulberry yang dipungut dan juga bahan sisa yang dihasilkan daripada silkworm ataupun ulat sutera yang diternak tersebut akan dijadikan sebagai makanan kepada ikan yang diternak di dalam kolam. Dan untuk aktiviti ini, kebiasaannya pokok mulberry ataupun pohon mulberry akan ditanam di atas batas kolam sutera yang dipungut daripada ulat sutera ini akan diternak menggunakan daun mulberry, dan pupa yang bakinya yang mengandungi protein yang tinggi akan diberi sebagai makanan kepada ikan. Aktiviti bersepadu di antara ternakan ikan dan kulak juga adalah semakin popular pada masa ini. Dan biasanya kulak yang ditanam secara bersepadu dengan ikan ini adalah kulak yang boleh dimakan. Sekarang ini terdapat 3 jenis kulak yang biasa diternak secara komersial, iaitu Agaricus bisporus
Yang kedua, Voloricella species. Dan yang ketiga, Pleurotus species, yang mana dikenali sebagai European button, paddy straw dan juga oyster mushroom. Dan untuk aktiviti ini, di mana melibatkan mushroom ini, ia memerlukan humidity yang tinggi, kelembapan yang tinggi, dan ia adalah sesuai untuk diternak dengan aktiviti ternakan ikan. So, itu adalah mengenai aktiviti ternakan ikan bersama dengan tanaman tumbuhan. Sekian, terima kasih.